Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda semua sihat walafiat. Hari ini cuti awal Muharram. Apa khabar saudara Madam K? Kawasan rumah saya hari ini nampaknya mendung, semendung-mendungnya tapi belum hujan lagi. Apa khabar saudara Zaman, Nikmat, saudara Asmadi Saleh? Doa saya anda sihat, selamat. Selamat Hari Raya lah kita, Ma'al Hijrah ya saudara Ilyas Muhammad. Selamat Maksu. Selamat menyambut hari awal tahun Islam. Itu awal Muharram saudara. Saudara Asmadi Saleh, saudara Abdul Hamid, saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, Abdul Rahman Abdullah. Itu juga saudara Ramzul, apa khabar? Madam K nak live dengan saya tak mampu saudara. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saudara Syed Zainal Alami, apa khabar sahabat? Selamat petang. Salam Ma'al Hijrah. Azman Mazam, Sungai Mati Tangkat, Johor Dop. Nampak kayaknya sama ya. Sekitar rumah saya ni dengan kawasan rumah Madam K. Sana panas, sini panas. Sana redup, sini redup. Tak gitu Madam K. Ya, saudara Azman Mak Azman, saudara Syed Zainal. Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Cuaca Kuantan mendung. Mendung juga di Kuantan. John Slow, Malaysia tak perlu PAS untuk jaga Islam. Saudara, politik malam nanti. Politik cerita malam nanti, saudara. Saya tidak mahu bercakap soal politik. Sebab petang-petang begini kita bercakap tentang kehidupan. Petang-petang hari ini Ma'al Hijrah, saudara. Hari ini tanggal 19 Julai Rabu. Saudara Ijum Kholib, saudara Zali Puji, apa khabar? Saudara Puan Juriah, itu juga saudara Rubiah Hussein, apa khabar? Saudara Hashim Alias, selamat menyambut tahun baru Hijrah. Semoga orang di Melaka sihat ya. Melaka bertambah makmur nampaknya ya. Saudara Mak Tok, saudara Hashim, di Melaka hujan ke macam mana? Ataupun saudara Azman Makzam dia kata di Muar juga mendung. Di Yang King Fazmid, di Singapura mendung tapi hangat berpeluh. Memang dunia sekarang ni panas membahang saudara. Saudara Mantrela, saudara Maksud BM Bukit Mertajam, redup seharian. Redup seharian, nampak gayanya cuaca begitulah keadaan saudara. Dia redup tetapi panas. Saudara Mantrela, saudara Monsharim, air keruh di Melaka. Saya rasa mungkin mendung agaknya. Mungkin. Teka-teka je lah kita, saudara. Saudara, ya. Masa kata Syim Aliah, dia kata di Melaka mendung. Puan Rubiah Hussein, apa khabar? Saudara Syed Zainal, nak invite saya tak tahu. Saya minta maaf. Dewi Remaja. Siapa Dewi Remaja ni pula ni? Kalau Dewi Remaja tu, saya ingat-ingat saya tu majalah yang saya kendalikan dulu. Dulu. Sekarang dah tak ada lah, saudara. Kenapa pula gambar saya ni kurang jelas, nanti cek lah. Kurang sinarnya. Saudara Muhammad Hashim, Waalaikumsalam. Manjung katanya hujan baru berhenti. Itu di Manjung, kampung saya, saudara. Syirek Syarani dari Muazzam Shah Pahang. Puan Selamat Yusof, Kuala Pilah juga mendung. Ya saudara, di Kuala Pilah pun mendung tapi panas, mesti menggigit, mesti panas. Saudara Dewi Remaja dari Kelantan hadir penyokong PM10. Siapa ni PMX? Dewi Remaja ni Puan Zaimah aku rasanya teka-teka sajalah saudara. Saya tak tahulah. Saudara Azman Madam. Saya main teka-teka. Kalau Dewi Remaja ni siapa? Dewi Remaja. Ada 2-3 orang kalau teman-teman saya yang berkhidmat dengan Dewi Remaja dulu. Ya saudara. Baik saudara. Saya mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah dan elok sebab ada teman-teman bertanya dengan saya kenapa tak bercerita tentang Ma'al Hijrah. Sebenarnya saudara, saat ini saudara, ketika dunia Islam menyambut tahun baru Hijrah, maka para pekerja di Masjidil Haram saat ini saudara sedang sibuklah memulakan proses menggantikan kain Kaabah. Kain Kaabah ataupun kiswah saudara, yang hitam tu warna tulisan emas tu. Ya, katanya bahawa kiswah ni saudara sebenarnya diperbuat daripada, ini sekadar pengetahuan saudara. Kiswah diperbuat daripada 670 kilogram. 670 kilo kain sutra yang berkualiti tinggi.
Dan ia menggunakan sejumlah 120 kilogram. 120 kilo benang emas serta 100 kilo benang perak. Dia warna hitam, saudara. Dan ditenung dengan benang emas menutupi bahagian luar Kaabah, saudara. Untuk menyiapkan kiswah, saudara, melibatkan 100 pekerja mahir. Dan menghasilkannya sebanyak 56 keping kiswah. Itu sulaman tangan, saudara, bukan mesin. Dan setiap keping mengambil tempoh antara 60 hingga 120 hari. Itu untuk menyulam je tu, saudara. Kaabah tu, saudara, dengan 120 kilogram benang emas, saudara, dan 100 perak. Jadi sejarah kiswah ni, saya, kiswah ni adalah kelambu, setengah orang panggil kelambu Kaabah, saudara. Sejarah kiswah ni merupakan kain yang untuk penutup Kaabah yang dibuat dari kain sutra asli, berwarna hitam pekat. Hiasan kaligrafi bertuliskan ayat Quran dari benang emas dan perak. Dalam catatan, saudara, kain kiswah yang menjadi penutup Kaabah bermula sejak dari zaman Nabi Allah Ismail. Dia baru bermula sejak dari zaman Nabi Ismail, iaitu putera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak terdapatlah sumber yang mengatakan bahawa kiswah pada zaman tersebut dibuat dari apa, ataupun apa warnanya. Belum ada kejelasan sebab itu zaman lama, zaman Nabi Allah Ismail, saudara. Hanya pada zaman pemerintahan Raja Himyar As'ad Abu Bakar dari Yaman yang menyebutkan bahawa kiswah terbuat dari kain tenunan. Idea dari Raja Himyar ini untuk memasang kiswah dengan kain tenunan kemudiannya diteruskan oleh generasi seterusnya hinggalah sekarang dan menjadi sebahagian daripada budaya Arab, saudara. Asalnya kiswah itu adalah Raja Himyar As'ad Abu Bakar. Pada masa Qusay ibn Qilab, iaitu leluhur pada baginda Nabi Muhammad SAW, pemasangan kiswah pada Kaabah telah menjadi tanggungjawab masyarakat Arab dari keturunan suku kaum Quraisy. Baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pernah memerintahkan pembuatan kiswah dari kain yang berasal dari Yaman. Jadi dulu memanglah Nabi dulu suka berniaga dan berdagang. Saudara Latif dari Ipoh, apa khabar, saudara? Saudara Zenggi Putih, selamat petang. Dari kota Samarahan, Sarawak, saudara. Dah ganggu pula saya ni. Itulah masalahnya. Terganggu tu masalah. Din Bro, saudara Azlin Abdul Alin. Saudara Lim, apa khabar Lim? Saudara Warung Kudap-Kudapan, Waalaikumsalam. Saudara Saudara Azli 257. Raja Kamal Raja Baizal, apa khabar aku? Moga sihat aku. Dan 4 khalifah, iaitu Khulafa' Rashidin, memerintahkan pembuatan kain kiswah menggunakan dari benang kain kapas. Pada zaman Khalifah Abbasiyah, ini yang paling penting, saudara. Khalifah Al-Mahdi pernah memerintahkan supaya kain kiswah dibuat dari kain sutra Qus yang didatangkan dari Mesir dan Yaman. Itu asal kiswah, saudara. Kain sutra asli serta benang emas dan perak digunakan dalam penghasilan kiswah. Selanjutnya pada era penguasaan Turki Utsmani. Ini adalah, saudara, waktu Turki menjaga seluruh Konstantinopel sampailah ke Andalusia, saudara. Di Turki, ia merupakan negara yang menghantar saban tahun itu kusah, itu kain kiswah. Dan cara penghantarannya itu begitu penuh meriah. Mengikut catatan yang saya baca waktu saya pergi ke Masjid Tok Kapi ataupun Masjid Blue Mosque, Saudara Zafir. Kalau saudara pergi ke Istanbul, masih ada lagi. Itu 2 buah kereta kuda yang diperbuat daripada emas. Begitulah mulianya kain sutra, kain yang digunakan sebagai kain kuswah yang didatangkan daripada Turki. Tetapi saudara, selepas daripada jatuhnya Empire Turki, Empire Utsmaniyah, maka tiada lagi lah kain kuswah itu didatangkan daripada Turki, tapi dibuat di Madinah. Itu gambaran sebenar, saudara. Saya teringatlah bila lihat kain kuswah ataupun kain yang menutupi ataupun kelambu Kaabah ni, saya teringat sebab saya pernah melihat dan duduk di atas kereta kuda. Kereta kuda dibuat daripada emas yang ada bersebelahan dengan Masjid Tok Kapi setengah orang panggil, tapi Blue Mosque. Apa khabar saudara Hanif? Ramzul,
Jangan bergaduh, Saudara Ramzun. Dia orang ni kadang-kadang ni bergaduh. Apa cakap politik. Selamat petang, Saudara Nur Ali. Kita bercakap soal tentang kain kelambu Kaabah. Anda nak ajak saya cakap politik. Macam mana lah anda ni? So, Amit tengok ni. Jadi, Saudara Hanif, salam dan selamat petang dari Pekan Pahang. Saudara. Nurhaim Ismail. Saudara, jadi bila kalau saudara pergi ke Turki, jangan lupa ya, saudara Puan Noraidah Kamarudin, salam dari Ipoh. Kalau saudara pergi berkesempatan bertandang ke Turki, sekarang tak sesuai lah sebab musim panas dan sebagainya. Ya Mustafa, pergilah ke kota ini Istanbul, bertandanglah ke Masjid Biru ataupun Blue Mosque. Tapi setengah orang panggil Masjid Tokapi. Di situlah ada terdapat 2 kereta emas, kereta kuda emas. Yang King Faiz made. Dia kata, betul lah, tahun baru janganlah bergaduh, saudara. Anda ni macam mana lah. Aduh, tak henti-henti. Bila kita kata jangan bergaduh, jangan cerita politik waktu petang-petang begini, masih lagi. Apalah nak jadi dengan anda. Kita bercakap soal ini sekarang ni sepatutnya kita berusaha mencari perdamaian sama insan. Saudara Herianto, apa khabar saudara? Tak apalah, walau ni pun tak apalah. Jangan layan sajalah saudara. Memang saya tahu anda marah, Saudara Ramzul marah, tapi mereka dah buat macam mana? Apa khabar Abang Chor, Mak Kelana? Abang Chor, terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya. Mak Kelana, semoga semua sihat walafiat. Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca mendung katanya. Ramzul Zul, belajar sabar. Kalau saya yang kena serang lagi teruk lagi saudara. Tak apa, saya tahu saudara bersimpati dengan saya. Terima kasih. Tetapi nak buat macam mana? Saudara. Sebab adanya insan-insan yang sebegini. Baiklah kita bercerita tentang kiswah, iaitu kelambu Mekah. Itu lebih baik saudara. Daripada kita bercakap benda yang bukan dengan diorang ni. Puan Noraidah Kamarudin, tahun baru. Bawalah azam baru untuk kebaikan. Benar? Saudara. Jadi, kalau anda berkesempatan bertandang ke Istanbul, di kota Istanbul, jangan lupa. Pergilah ke Blue Mosque, diorang panggil. Saya suka pergi ke Blue Mosque tu, saudara, sebab dalam tu banyak khazanah-khazanah. Waktu besarnya, hebatnya khalifah-khalifah Islam yang menguasai kerajaan Islam sampai ke Andalusia. Di Barcelona, istana Almira. Dan dalam Blue Mosque dulu asalnya adalah istana. Daripada istana Tok Kapi, Masjid Tok Kapi lah setengah orang panggil, saudara. Dalam tu ada saya ingat saya ada satu sebutir berlian. Dia tulis itu priceless. Sebesar bola golf, saudara. Punya hebatnya orang menghadiahkan kepada khalifah Islam. Sampai sekarang pun tak tahu orang nak buat apa dengan berlian ataupun intan berlian itu. Memang cantik. Dan tak silap saya adalah diletakkan situ, katanya, saya tak tahulah. Katanya itu serban Nabi Allah Yusuf. Saya cuma ambil tekan-tekan tepi tu, saya kata dapatlah rahmat sambut. Letakkan cermin tangan saya. Mudah-mudahan kata orang. Percaya jangan. Ya, Saudara Rusmini dari Pontian, ya. Saudara Takiding, jangan pernah menghina Sultan. Ya betul. Ya tak, jangan kita menghina sesiapa pun. Berpolitik lah. Lihatlah sendiri bagaimana yang King Fazmid, bagaimana kehancuran Empire Islam yang dikuasai dari kota Istanbul akhirnya hancur dan dihancurkan oleh Kemal Atatürk yang merupakan agen kepada ini kuasa-kuasa yang membenci Islam. Sejak itulah hancurlah Empire Islam, hancur di Andalusia, hancur di Turki, membawa sampai kehancuran Empire Melayu Islam Melaka, saudara. Itu keadaannya. Terima kasih Saudara Samsul Anwar. Hujan di Puchong. Salam untuk semua katanya. Saudara Takiring, tak apa. Jangan kita... Saudara Ismail Jais. Ya, saudara. Jadi, bila kita bercakap tentang mahal hijrah ini, saudara, jangan lupa, ada beberapa peristiwa penting. Ini saya dapatan ada kawan kirim pada saya. Kata saya elok sikit baca. Sejauh mana benar tak benarnya, saya pun tak tahu juga. Sebab tak ada pula dia punya penjelasan. Saya cuba mencari, ada yang benar tak benar. Kerana peristiwa penting 1 Muharram ini, saudara, ialah apabila Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahawa 1 Muharram itu merupakan hari pertama bagi setiap tahun sebagai tahun baru Islam mengikut kalender Hijriah. Sebagaimana yang saya katakan dulu, saudara, sejak
daripada Sayyidina Umar Al-Khattab lah, bahawa adanya kalender Hijriah. Sebelum tak ada kalender. Sebab orang Arab dulu-dulu lebih suka mengingatkan tahun itu bukan ada kalender, dia ikut tahun. Tahun gajah, tahun apa lagi. Macam-macam tahun lah. Mereka jadi Khalifah Umar Al-Khattab menetapkan 1 Muharram. Hari inilah merupakan hari pertama bagi setiap tahun sebagai tahun baru Islam mengikut kalender Hijriah, saudara. Tapi bagaimanapun, saudara, dalam lepas satu hari pertama tu ada 10 hari. 10 hari ini, saudara, hari yang ke-10 dalam setengah orang kata lah yang saya baca pada Zak, iaitu 10 Muharram, saudara. 10 Muharram dikenali sebagai hari Ashura. Dulu-dulu kalau di kampung saya ingat, di kampung saya orang buat bubur Ashura. Ada orang mengingatkan peristiwa Karbala, kematian cucu Rasulullah dan sebagainya. Tapi dalam apa yang saya dapat, banyak terjadi peristiwa penting yang elok diingati dan diyakini katanya bahawa Allah menerima taubat Nabi Allah Adam pada hari ke-10 Ashura. Hari ke-10 tu katanya diyakini ialah Nabi Allah Adam, bapa kita yang disingkirkan daripada syurga. Dia meratapi kesalahannya, dipisahkan dengan Siti Hawa, akhirnya sampai di dunia ini, dan mereka cuma bertemu di bukit kepercayaannya di Mekah tu, saudara. Dan katanya 10 hari Muharram itulah diyakini bahawa Allah menerima taubat Nabi Allah Adam pada hari 10 Ashura. Kemudian pada hari 10 Ashura juga, saudara, merupakan tarikh penting katanya. Kita pun nak kata, tapi mengikut para bijak pandai lah, saudara. Dapatan saya baca katanya bahawa bagaimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari dikejar oleh tentera-tentera dan Firaun, dan akhirnya mereka tenggelam di Laut Merah, iaitu, saudara, itu pada 10 Muharram. Sebab itu gamaknya mungkin kerana itulah ramai orang buat bubur Ashura. Bubur Ashura ni macam-macam ni masuk dalam tu, Ustaz. Kacang ada, gandum ada, bubuk ada, macam-macam lah. Memang sedap kalau dibuat di masjid, saudara. 10 Muharram. Cubalah anak-anak yatim baru sedekah sambil mengusapkan rambut anak-anak yatim. Carilah anak-anak yatim pada 10 Muharram, kata Puan Noraida Kamarudin. Kemudian usaplah. Kalau tak bagi duit pun usaplah kepalanya. Memanglah itu sunnah Rasulullah. Baginda Rasulullah mengatakan kalau boleh, kamu tahu anak yatim, kalau kamu tak ada duit pun berilah kasih sayang. Usap kepala tu bukan apa. Jadi anak-anak yatim ni dia kehilangan kasih sayang daripada kedua ibu bapa. Jadi bila kita usap kepala dia tu, dia dapat merasai belayan, membelai lah sebenarnya, saudara. Bukan usap lah uruk gitu, tidak, saudara, tapi membelai anak yatim. Itu sebahagian daripada tindakan yang mendapat pahala yang disukai oleh baginda Rasulullah, saudara. Dan katanya, saudara, pada 10 Muharram jugalah merupakan hari di mana Nabi Allah Yunus, jangan lupa, saudara, peristiwa ceritanya bahawa Nabi Allah Yunus terperangkap dalam perut ikan. Orang kata ikan apa? Saya kata bukan nun. Nun, ikan jauh, nun. Ikan nun. Kata orang, saudara, kepercayaannya. Dan selama 40 hari. Pada hari 10 Ashura jugalah Nabi Allah Yunus diselamatkan daripada berada dalam perut ikan saya kata ikan nun lah, saudara. Kemudian pada 10 Muharram juga, saudara, adalah merupakan hari bagaimana Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh. Ingat, saudara, peristiwa Nabi Nuh yang buat bata besar dan panggil anak dia, marilah naik kapal, tak nak juga. Maka Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir besar pada 10 Muharram. Jangan lupa pula, saudara, pada 10 hari bulan Muharram juga Nabi Allah Idris diangkat derajatnya oleh Allah untuk merasai tentang sakitnya, pedihnya sakaratul maut. Itulah satu-satunya Nabi yang diangkat oleh Allah untuk merasai tentang sakit dan ngerinya berada dalam keadaan sakaratul maut, serta melihat api neraka dan nikmat dalam syurga. Dan Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari disentuh oleh api yang dinyalakan oleh Raja Namrud juga adalah pada 10 Muharram, saudara. Sebab itu 10 Muharram ni banyak peristiwa, saudara. Saya bila melihat kenyataan tentang peristiwa
Nabi Allah Ibrahim ini, saya dengar lah para penceramah bercerita. Yang masalahnya kita menyampaikan cerita-cerita yang kita dengar. Waktu baginda dicampakkan ke dalam maraknya api oleh Raja Namrud, saudara. Dan waktu itu jugalah, saudara, ada seekor burung. Dan jenis burung tak tahu. Tapi dia menitipkan. Dia pergi ke sungai, ambil air dengan paruh dia, dititipnya air. Jadi burung-burung yang lain, haiwan yang lain mentertawakan tindakannya. So dia kata, macam mana kamu mengambil air, macam mana boleh kamu nak padamkan api itu? Sedangkan api marak menyala, kamu buat perbuatan sia-sia. Jadi burung itu kata, paling tidak pun, kalau aku ditanya oleh Allah nanti, di akhirat nanti, dia kata, aku sudah melakukan. Aku telah melakukan usaha. Itu saja, saudara. Jadi artinya, ini jadi pengajaran pada kita. Paling tidak pun nanti, saudara, apabila ada cabaran yang mendatang dalam hidup kita, kesusahan yang kita alami, kita membesarkan keluarga, kita berusaha untuk menyelamatkan negara dari musibah dan sebagainya, apabila kita kembali ke pangkuan ilahi nanti, apabila ditanya oleh para malaikat, apa kamu buat di dunia? Paling tidak, aku sudah pun menyatakan kebenaran tentang ayat-ayat suci Allah. Paling tidak. Itu peristiwanya bagaimana burung itu. Ini apa-apa saja peristiwa itu ada pengajaran, saudara. Ini yang kita harus mempelajarinya, saudara. Dan katanya Nabi Allah Yusuf pada 10 Muharram juga dibebaskan dari penjara oleh pembesar Mesir. Kerana dia pertama sekali, Nabi Allah Yusuf ni, dia kebijaksanaannya lah mentafsir mimpi. Jangan lupa bila sebut Nabi Allah Yusuf, tadi saya sebut tadi, serbannya ada dekat Masjid Tok Kapi katanya lah. Dan Nabi Allah Yusuf ni, saudara, dia boleh mentafsir mimpi. Mimpi yang paling popular yang orang bercerita adalah tentang 7 tangkai padi. Jadi artinya 7 tahun kita hidup mewah dan 7 tahun hidup menderita. Begitu gambarannya yang ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf. Begitu juga dengan bagaimana orang tu dia bawa air, satu orang tu kepalanya kena pagut oleh burung, maka orang itu akan masuk, dia akan dikena bunuh, orang ni akan lepas dari penjara. Ini tafsiran Nabi Allah Yusuf. Dan yang paling penting sekali, Nabi Allah Yusuf terkenal sebagai orang yang insan yang paling kacak dan menawan Zulaikha. Jangan lupa, saudara. Hingga tertahuanlah peristiwa bagaimana dia cuba digoda oleh isteri raja tu. Walaupun dia sebagai ibu angkat. Artinya pengajaran dari peristiwa tersebut, saudara, dari segi nafsu manusia, dia tak kira. Sedangkan Nabi Allah Yusuf itu diambil sebagai anak angkat. Ini ibu angkat ni, tentulah usianya lebih tua daripada Nabi Allah Yusuf. Tapi nafsunya, dia tidak mampu melampiaskan nafsunya. Dan akhirnya menjadikan fitnah. Jadi reti, saudara, fitnah hubungan seksual manusia, nafsu ni, saudara, boleh menimbulkan fitnah yang cukup besar bagi setiap insan di dunia ini. Ini pengajaran yang perlu kita ambil. Dan itulah, pada 10 Muharram itulah hari pembebasan Nabi Allah Yusuf dikeluarkan dari penjara, saudara. Kemudian, saudara, dan pada 10 Muharram jugalah bapa kepada Nabi Allah Yusuf yang dia menangis saban hari setelah Nabi Yusuf hilang. Ingat peristiwa bagaimana dia dicampak dalam sumur ataupun perigi buta oleh abang-abang dia tu. Saudara, jadi bila dia balik beritahu pada bapanya Nabi Allah Yaqub, dia kata Yusuf sudah pun dimakan oleh serigala. Jadi sedih kerana Yusuf ini kesayangan pada Nabi Allah Yaqub. Dia menangis meratapi akhirnya matanya buta. Sebab itu kita kalau boleh dalam sedih macam mana pun jangan banyakkan menangis. Tengok juga, saudara, dalam filem P. Ramlee. Kerana menangis saban hari itu, dia kata boleh dia buta. Tengoklah P. Ramlee Kasim Selamat. Ingat, saudara, itu ajaran-ajaran itu sepatutnya bila kita lihat, kita membaca, kita kalau boleh ambillah itu sebagai pengajaran. Jadi kata P. Ramlee dalam filem Ibu Mertuaku, janganlah menangis kerana lihatlah mata abang ni, dia kata. Abang Kasim ni buta kerana banyak menangis. Dan peristiwa Nabi Allah Yaqub juga buta kerana sentiasa menangis mengingatkan anak kesayangannya Nabi Allah Yusuf yang hilang. Tapi bagaimanapun, bila Bunyamin, salah seorang anaknya tu, ambil baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf dan disapu pada matanya, maka pada hari 10 Muharram itulah sembuh mata yang buta, saudara. Dan saudara jangan lupa, diyakini bahawa pada 10 Muharram juga turunnya kitab
Taurat. Kitab Taubat, saudara. Bukan Taurat, kitab Taubat. The Ten Commandment tu, saudara. Kalau bahasa Inggeris dia panggil The Ten Commandment. Nabi Allah Musa di Bukit Tursina. Peristiwa di Bukit Tursina, bagaimana Nabi Allah Musa kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak tengok wajah kamu." Tuhan kata, "Tak boleh, Musa. Anak juga," dia kata. "Kalau kamu tak juga tengok," tapi dia kata, "Bersandarlah kamu di Bukit Tursina." Bukit batu, Tursina bersandar. Waktu itu, belum pun wajah Allah SWT muncul. Hanya cahayanya pecah. Gunung-gunung, batu-batu yang ada bergegar pecah. Dan Nabi Allah Musa buta sekejap. Saudara, ini peristiwa di Bukit Tursina. Dan pada 10 Muharram, saudara, turunnya kitab Taubat kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Ini dapat dibaca dalam surah ayat Quran, saudara, ayat yang ke-10 dan ke-16. Dalam surat Toha. Saudara, pada 10 Muharram juga, saudara, kembalinya penguasaan kerajaan Nabi Allah Sulaiman setelah ia dirampas oleh syaitan. Syaitan dan jin iblis ni, dia tengok Nabi Allah Sulaiman ni yang terkaya, dia rampas. Jadi ertinya, saudara, ada juga rampasan kuasa. Bila orang, tapi selalunya rampasan kuasa ni selalunya dilakukan oleh orang yang jahat. Itu bagi saya, pengajaran saya, gambarannya. Siapa saya melakukan rampasan kuasa ni, ada orang yang tidak sebab syaitan mengambil lakukan rampasan kuasa terhadap kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Tapi bagaimanapun pada 10 hari Muharram, 10 Muharram dikembalikan penguasaan kerajaan Nabi Allah Sulaiman setelah dirampas oleh syaitan. Kerana bila dirampas, dia menimbulkan fitnah. Maka orang yang berada masa itu mengatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman ni mengadakan sihir dan sebagainya. Ini dugaan, saudara. Dan akhirnya pada 10 Muharram. Ingat, saudara, 10 Muharram ni penting. Sebab itu kalau boleh, banyakkanlah buat bubuk Asyura. Saya ingat lagi. Kemudian Nabi Allah Isa diangkat ke syurga. Saudara, diangkat ke syurga Nabi Allah Isa pada 10 Asyura juga. Dan peristiwa ini ada diceritakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-157 dan 159. Saudara. Dan pada hari yang ke-10 Muharram juga dikatakan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW mulalah berhijrah dari kota Mekah. Setelah 13 tahun baginda berdakwah di Mekah, memulakan penghijrahannya ke Madinah, itu pada 10 Muharram. Jadi saya ingat tak? Saya bagi pencerahan ni sebab ada teman-teman bertanya dengan saya, kenapa tidak diceritakan tentang ma'al hijrah ini? Kalau ada sikit. Jadi saya tengok kebetulan ada teman mengantar, saya cari dalam Wikipedia dan sebagainya. Baik juga. Jadi saudara Dave, salam ma'al hijrah. Buat baik, berpada-pada, buat fitnah jangan sekali. Betul, saudara Dave. Saudara Wan Syukri, gitu juga saudara Bakar Ahmad. Salam, selamat petang. Jadi apa yang saya nyatakan ini, saudara, adalah dapatan saya. Saya dia kata, selalu saya katakan, saya bukan da'i, saya bukan guru agama yang bertauliah, saya tak ada tauliah, saudara. Tapi apa yang dapat saya lakukan bila teman-teman sebagai persiapan untuk hadirnya ma'al hijrah ini, saya carilah, dapatlah sedikit ini untuk perkongsian kita. Anggap ini sebagai perkongsian. Madam K dia kata bapa saya meninggal pada 10 Muharram. Dan 10 Muharram juga, saudara, adalah peristiwa Asyura. Sebab itu dia buat Asyura, ada peperangan, tapi ada baiknya. Kebaikan, kita kalau boleh, 10 Muharram tahun ini jatuh pada hari Jumaat, saudara Is. Mudah-mudahan kalau jatuh pada hari Jumaat, kita mohon pada Allah pada hari itu yang baik-baik. Kita minta yang baik-baik. Bagaimana Nabi Allah ini Yunus terkeluar dari musibah, berada dalam perut ikan. Saudara, dan bagaimana kita kalau hidup susah, dulu kita senang, kaya raya, dikembalikan balik. Sebagaimana Nabi Allah mengembalikan penguasaan Nabi Allah Sulaiman, yang kekayaan kerajaannya dirampas oleh syaitan. Kita minta yang baik-baik, saudara. Bagaimana Nabi Allah Yaqub dapat cerai, dapat kembali pulih daripada penyakitnya. Itu pada 10 Muharram, setelah dia kerinduan sangat pada Nabi Allah Yusuf. Saudara, dan kalau kita susah, juga berdoalah pada 10 Muharram. Dari sebab itu saya kata 10 Muharram ini digalakkan kita untuk bersedekah. Jadi sedekah yang terbaik adalah bubuk Asyura. Saudara Puan Hasnah, apa khabar? Madam K, bapa saya meninggal pada 10 Muharram, Madam K. Jadi saudara Mustafa, ini perkongsian saja saya anggaplah ini sudah perkongsian dari bacaan saya. Saudara Nurid Azim dia kata pekan tu di mana? Di mana boh? Siapa bertanya ni? Ni.
Saudara Muhammad Rohan Zainal, apa khabar? Saudara Osman Jasid. Itulah Saudara Is, 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat. Saudara Isam Taib, Saudara Muhammad Rohan Zainal, Wan Syukri, siapa lagi ada tu? Saudara Muhammad dapat tak Zulaikha kahwin dengan Nabi Yusuf? Kahwin. Kahwin. Tapi katanya wajah Zulaikha tu bila dia berkahwin dengan Nabi Allah Yusuf, Allah SWT merubah wajahnya jadi seperti anak gadis jelita. Katanya yang saya dapatan saya. Tapi kalau kita dapatlah Zulaikha ni pun memang cantik lah saya. Dan Nabi Allah Yusuf ni memanglah kacak, bergaya, handsome. Mengenai peristiwanya bila orang fitnahkan bahawa kamu ni macam mana kamu ada suami, kamu menggilai anak angkat kamu. Maka dia kata okey tak apa. Itu yang peristiwanya di mana dia bagi pisau yang tajam dan juga timun. Timun ni masing-masing potong semua. Waktu dia orang tengah potong lebih kurang dalam katanya dalam 10-20 orang lah. Para isteri-isteri pembesar. Isteri pembesar. Bukannya anak gadis saya, isteri pembesar. Jadi bila dia orang tengah potong buah mentimun itu, waktu itulah dia panggil Yusuf keluar melintasi di depan. Jadi semua isteri-isteri pembesar tu bila tengok saya Nabi Allah Yusuf, dia terpesona, dia lupa rupa yang dipotongnya tangan. Tak terasa sakitnya tangan itu dipotong. Begitulah hebatnya pengaruh kalau kita dapat kacak macam Nabi Allah Yusuf lah saudara. Jadi saya tengok benda begitu, teringat pula saya filem P. Ramlee. Filem P. Ramlee dalam cerita Siti Muslihat, tak silap saya. Ya saudara, bagaimana di himpuan anak dara semua tu kahwinlah dengan saya, dengan Tok Janggut. Ingat tak saya? Jadi saya kadang-kadang menonton filem tu saudara, selalunya saya akan cuba mengkaji ataupun memikirkan apa mesej yang mau disampaikan. Begitu juga bila kita membaca Al-Quran ini, saudara, bacalah. Segala-galanya bermulanya turunnya ayat-ayat suci Al-Quran ini bermula dengan Iqra. Bacalah. Tuhan dah suruh kita baca sebab kita kena membaca. Dan kemudian saya buat kajian. Baca kena kaji bahawa 1/3 daripada isi kandung Al-Quran itu, ya memang kita tak boleh tak faham bahasa Arab, saudara, bacalah dia punya terjemahan. Bila setelah kita baca terjemahan, baru saya tahu 1/3 daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah sejarah. Sejarah Nabi Adam yang disingkirkan dari syurga, sejarah Nabi Allah Yusuf yang kacak dengan Zulaikha, sejarah Nabi Yunus yang kena makan dengan ikan Nun, sejarah Nabi semuanya sejarah. Tetapi di sebalik sejarah itu ada pengajaran. Maksudnya saudara, sejarah perlu kita tahu dan kita ambillah daripada sejarah itu sebagai pengajaran dalam kehidupan kita untuk masa depan. Itu saja. Macam sekarang ni kita dalam hidup hari ni, kita dah tua ni saudara. Jadi kita ingatlah sejarah silam kita zaman muda. Begitu jauh aku tinggalkan waktu. Dalam masa terlalu cepat berjalan. Selalu saya ada semalam saya makan tengah hari dengan satu kawan. Saya kata, you ingat tak waktu you kecil-kecil dulu, you masuk darjah 1? Dia kata, ingat. Ingat tak kita gunakan eraser dulu. Eraser atau pemadam itu yang warna-wangi. Ingat kat pensel. Kita bukan pensel 2B pun. Pensel HB. Ingat, dia kata. Lepas tu darjah 3 atau darjah 4, kita mula menggunakan pen yang pakai dakwat. Ingat, waktu itu pen yang paling kita guna, yang paling mahal sekali, pen Pilot, saudara. Jenama Pilot. Tapi selalunya kita pakai pen Youth. Y-O-U-T-H. Ingat tak? Ingat. Itu berapa tahun dulu? Dia kata, adalah lama dah, dekat 50 tahun. Ertinya, 50 tahun dulu, kita telah berjalan dalam kehidupan ini. Apakah dalam usia sekarang ini, saudara mempunyai 50 tahun ke hadapan? Apakah you mempunyai 50 tahun lagi usia you? Sedangkan kata sekarang umur you 60. Ingat 10 tahun, 50 tahun dulu. Ya, masih lagi terbayang seolah-olah peristiwa itu berlaku semalam. Begitulah artinya pengajaran daripada kita mengingat sejarah silam kita itu, bahawa masa berjalan begitu pantas. Dan kita tidak mempunyai banyak waktu sebagai persiapan untuk menghadapi ilahi. Itu yang mesej yang perlu kita sampaikan. Jadi bila kita belajar ataupun mengingati sejarah, sejarah itulah mesejnya. Macam mana kita sejarah kemerdekaan kita? Sejarah negara yang merdeka ini asalnya macam mana? Susahnya kita, rakyat kita ni dikongkong oleh penjajah, zalimnya para penjajah. Jadi jangan kita buat zalim pada orang. Dan bersyukur pada Allah SWT sebab kita, bangsa kita sudah jadi merdeka, kita keluar dari kepompong.
tidak lagi menjadi bangsa yang pengemis. Itu maksud saya, kita belajar daripada sejarah. Dan sejarah juga ada yang baik-baik, saudara. Ada juga sejarah hitam. Bukan tak ada sejarah hitam, saudara. Kita banyak sejarah hitam yang kita alami. Musibah yang kita alami. Macam teman-teman yang tinggal di Kulim Bandar Baru dulu, saudara. Jangan lupa, saudara, di Parit Buntar, tak silap saya. Susahnya anak-anak nak ke sekolah naik feri. Akhirnya karam feri itu 43 orang maut. Jadi, mengingat sejarah itu, kita harus bersyukur hari ini tidak ada lagi feri, adanya jambatan. Tetapi jangan lupa, di Sabah dan Sarawak masih ada lagi jambatan yang sebegitu. Masih ada lagi jambatan sungai di mana anak-anak sekolah masih menggunakan feri ataupun sampan. Jadi inilah yang perlunya, saudara. Saudara Mak Isop, ya. Ingat, guna pensil. Ya, betul, saudara Isop. Kita guna pensil bukan 2B, HB. Pensilnya. Seasna. Dan pen yang kita gunakan. Saya mula-mula menggunakan pen itu jenamanya Youth, Y-O-U-T-H. Habis baju memang selalunya ink ataupun dakwat pen itu selalunya bocor. Tak tahu kenapa, sebab dia jenis pam dia pakai dipicit. Bila kita pakai kadang habis tangan. Tapi pena yang baik sikit adalah Pilot lah, saudara. Mahal, harganya tak silap saya kalau Pilot dulu RM5. RM5. Use RM20. Ingat lagi saya, itu 50 tahun dulu, saudara. 50 tahun ataupun 55 tahun dulu. Dalam usia saya sekarang 67. Kalau 55 sekali, adakah 180 tahun? Apakah saya ada usia untuk 55 tahun di hadapan? Sampaikah saya untuk itu sekadar 55 tahun dulu yang kita masih rasa segar dalam ingatan kita. Macam semalam saja berlalu. Itulah pengajarannya daripada sejarah silam. Jadi saudara, kalau saudara membaca sejarah, ambillah itu untuk pengalaman kehidupan kita, memperbaiki kehidupan. Itu saja, saudara. Lain tak, bukan. Saudara Syed Mokhtar, saya guna papan batu. Betul? Dah tua lah tu. Ya, saudara. Puan Noredah Kamaluddin. Betul. Kita tak lama Allah SWT pinjamkan nyawa pada kita. Tak lama, saudara. Saya tengok kawan-kawan. 2 hari lepas tengok ada pula. Bila buka, kadang-kadang saya buka saja talian telefon saya tu, bila tengok Al-Fatihah tu, sedih. Mestilah ada. Siapa pula? Jadi, artinya saudara, masa terlalu cepat berlalu. Sekarang ni kita 1445. Baru 1445. Tapi kalender Inggeris dah tahun 2023. Saudara. Tetapi bagaimanapun, dalam keadaan begini, kita masih mengingati sejarah masa silam kita. Cuma kadang-kadang kita lupa untuk mengingati sejarah silam kita dengan kedua ibu bapa kita. Saudara Namrong, saya mula-mula guna pen Parker. Mahal tu. Kalau pen Parker tu tinggi darjatnya tu. Saudara Namrong, itu kira anak-anak orang kayangan. Saudara dia anak pegawai kot. Saudara Puan Fazilah Ismail, apa khabar? Dia kata dari Perak ya, Puan Fazilah Ismail. Masuk Bukit Mentajam, dia kata pensel HB warna merah. Dan kadang-kadang bukannya warna merah, kadang-kadang ada gambar macam-macam. Gambar ular lah, gambar binatang, ada gambar zirapah lah. Saudara Puan Hamidah Mokhtar, saya darjah 1 guna papan batu. Benar? Kalau betul papan batu, macam mana anda jadikan pengilap ataupun papan batu ni, saudara, mungkin anak-anak muda tak tahu. Dia papan batu macam tab kita ni. Yang kita ada tab. Tetapi tidak boleh digunakan kapur. Dia kena ada satu kalam ataupun dia punya alat je tu, penulis tu kalam, saudara. Kalam ini rasa bukan kayu arang, ada kalam. Dan bila kita dah tulis apa semua nak padam. Puan Hamidah Mokhtar, kalam macam mana anda nak memadamkan tulisan di atas kalam atau papan batu tu? Cuba cerita saya. Betul tak betul? Sebab saya pun pakai papan batu setahun. Saudara. Jadi zaman dulu-dulu, jangan lupa. Kemudian, jadi masa berjalan terlalu laju, saudara. Terlalu pantas waktu berjalan meninggalkan kita, yang kadang-kadang kita dalam keasyikan. Saya kadang-kadang ada keinsafan lah, saudara. Jadi bila saya duduk menong-menong, teringat lagi. Dan paling penting, apakah kita lupa kedua ibu bapa kita? Saudara Jamal Ahmad, surah Iqra' tu sebenarnya Allah nak bagi tahu apa? Supaya kita membaca. Dia kata 13 tahun Nabi Muhammad SAW bawa ilmu tauhid. Ya, saudara Jamal, saya tidak berhasrat untuk
mengadakan perdebatan. Tapi pengetahuan saya, sepengetahuan saya, Iqra itu baca. Maksudnya bila membaca tu, artinya kau belajarlah. Kalau kau tak membaca, kalau tak belajar, kalau tak membaca, macam mana nak belajar? Nah, itu maksud saya. Saudara Jamal Ahmad, saya kata tadi, saya bukan dai, saya bukan pakar agama. Saudara Nur Aziah, dia kata kalau pen use pun dah bangga sangatlah tu. Memanglah, itulah pen yang paling murah, RM1.20 Puan Nur Aziah. Bukan mahal mana pun. Itu pun saya terpaksa kumpul segerap. Segerap yang ibu saya betul Nuri Getah. Puan Hamidah Mokhtar tak betul tu. Dia kata pensel batu tu padam guna air dan kain basah. Tak betul. Yang sebetulnya guna air embun. Puan Azia, Puan Hamidah Mokhtar. Papan batu tu saudara, bila tulis apa semua tu, sebab kita bila nak pergi ke sekolah dulu tu, kita bawa satu botol kecil. Botol kecil, ini dulu pati ayam brand macam itulah ya saudara. Dan kita mengutip embun. Dari daun-daun, tekan kutip embun tu. Simpan daun embun tu, bawa ke sekolah. Jadi daun embun itulah kita gunakan untuk memadam. Puan Hamidah, mungkin Puan Hamidah lupa. Betul lah air tu, tapi air embun terbaik. Kalau air biasa dia tak ini. Puan Nur Razah dia kata kalau pen youth tu dah bangga sangatlah, memang pun. Tapi pen youth ni masalahnya dia punya, kita nak gunakan dakwahnya kena pump. Sudah mak isteri sihat lagi, alhamdulillah. Masih ingat lagi kenangan silam. Dan Puan Azizah Zainal dari Taiping ya. Dan saya bertanya kepada anda, di saat kita mengingat zaman silam, apakah anda lupa pada kedua ibu bapa anda? Itu yang paling penting. Bagaimana susahnya mak bapak kita. Saya ingat dulu masa saya balik kampung, kadang-kadang bila saya salam dengan mak saya cium tangan dia, saya urup belakang tangan. Di situlah saya akan mengalirkan air mata saudara. Kerana saya tengok, saya lihat timbul urat-urat. Urat-urat dia dah tua. Jadi saya tengok itu, saya menangis kerana begitulah tangan ini penuh. Jadi tulang belulang tangannya mencari rezeki untuk membesarkan saya. Itulah menimbulkan kesilapan, saya cium tangan dia. Tapi itu semua sudah tiada dalam hidup saya lah. Sekarang ibu saya pun telah kembali ke rahmatullah. Saudara Nurizan siapa dia kata zaman saya papan hijau campur kapur. Itu di skot dia dinding. Maksud saya nota kita Puan Nurizan. Ya saudara, jadi sempena Mahal Hijrah ini saya ingin mengajak teman-teman. Pertama sekali, kita banyakkanlah membaca sejarah hidup kita. Bahawa kita bukanlah hidup asal senang lenang. Dan Tuhan bagi kemudahan, kesenangan ini, insaflah, bersyukurlah kita. Yang kedua, kenanglah jasa kedua ibu bapa kita. Saya bila sebut ibu-ibu saya nak menangis. Jadi sebab itu, dia saudara jangan biarkan aku terus menangis. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.